Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat datang ke channel CJJFX. Channel yang beranalisa untuk PGBP USD ya. Apa kabar semua? Saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera ya. Jadi hari ini berapa hari bulan? 2 Disember ya. 2 Disember 2020 ini merupakan bulan yang terakhir untuk tahun ini ya. Saya doakan anda semua telah mencapai kejayaan yang diinginkan ya. Ini merupakan bulan terakhir. Jadi ini pun merupakan awal bulan untuk Disember lah ya. Itu sudah 2 hari CS Monthly telah bergerak. Jadi ada eloknya juga untuk kita melihat apa yang berlaku kepada Monthly ya pada bulan lepas ya. Tujuannya sebagai kita punya rujukan lah, rujukan. Baik, sekarang ini dekat Monthly dekat Monthly kita rupanya kita ada satu resistance lah kat sini ya. Satu resistance. Jadi dia punya shadow dia dekat sinilah, shadow dia. Shadow untuk monthly. Jadi 4779 itu merupakan monthly, shadow monthly yang paling tinggi, price paling tinggi, iaitu pada bulan berapa tu? 12 11 10 bulan 9 bulan 9, iaitu 3 bulan yang lepas ya. Jadi sekarang ni dia cuba menahan harga untuk naik lagi tinggi lah Jadi kita juga ada satu shadow monthly dekat sini, kat sini. Sini paling kuat masa ni 35169. Jadi pada monthly pada bulan lepas nampak gayanya GU ni telah pun naik daripada bawah ini. Harga open dia dekat sini, kat sini. Jadi dia telah pun naik. Jadi di situ nampak jelas bahawa kita ada support lah dekat monthly kat sini lah, monthly ya. Di monthly ni jauh lah, maksudnya kita kena tunggu dalam sebulan kalau kita nak dia sampai kat bawah tu kalau kita nak dia sampai bawah tu lah. Jadi lama lagi lah, 29 sekarang 34, maksudnya kita ada dalam 500 pip 500 pip lagi untuk ke bawah. Siapa yang kental hold tu bolehlah hold sampai kat bawah tu lah, kalau kental lah ya. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dari sudut pattern dan trending, nampak gayanya GU ni ada possible lah masih lagi downtrend lah, dan kita ada satu low yang paling jauh, iaitu di area bawah ini. Ini paling low lah. Kalau tengok kat situ dia consequence lower low. Jadi ada possibility kenaikan ini hanyalah retracement untuk monthly, iaitu dia buat high low lah. Dan kalau betul dia turun, dia akan turun melebihi shadow tu lah untuk membuat lower low baru. Tapi untuk dia membuat lower low baru sampai ke bawah, itu kita memerlukan satu risk yang amat besar lah. Kira memang betul-betul besar risk dalam market. Sekiranya ada, rupanya macam tak ada kot. Yang ada pun mungkin election yang masih berjalan buat masa ini, US election yang belum lagi ada kata putus siapa presiden dia, belum ada kata putus lagi. Kalau berdasarkan analisa
orang pro trader ni dia cakap kalau Trump menang, USD mengukuh. Tapi kita ada ongoing isu juga, antaranya adalah vaksin. Vaksin lah paling glamour buat masa ini. Vaksin ni dia lebih efek kepada Euro USD lah, Euro USD. Kalau kita tengok Euro USD sekarang dia masih lagi naik lah, masih lagi naik. Tengok nampak tak? Dia bukan setakat naik, dia naik memang naik gila-gila naik gila-gila. H1 pun masih lagi bullish, walaupun ke atas sana dia masih lagi bullish. Ini antara kesan daripada vaksin lah. Dan GU ni mendapat sedikit kesan lah daripada situ. Tadi pun semalam kalau tengok GU dia tiba-tiba membuat kenaikan. Tapi tak mengapa, sekarang ini bagi saya nak kata ni dah tinggi sangat tak juga. Kita tak boleh nak cakap gitulah, sebab ada possibility dia akan naik lagi tinggi lah selepas ini. Namun saya mengambil keputusan untuk entry sell. Jadi sekarang ini dia masih lagi naik, tak mengapa, saya jangkakan dia akan reversal. Tadi dia sudah membuat reversal, tapi nampaknya tidak konsisten. Nampaknya kat sini kalau kita tengok, jelas boleh juga kita katakan dia tengah membuat flag lah kat sini, flag. Ini pole dia, ini flag dia. Okey, kat sini flag. Jadi flag ni kalau dia break out sekejap lagi, mungkin dia akan naik lagi, mungkin dia akan naik lagi. Jadi boleh buy, boleh sell, tapi saya ambil keputusan untuk sell. Jadi sell ini sekiranya yang saya nampak sekarang ini bawah ini sudah wujud satu support sebenarnya di paling tepat di 4099 lah. 4099. Ini paling tepat. Kenapa 4099? Kalau kita tengok sinilah dia punya open tu. Open kalau kita tengok kat sana 4099 OHLC, open high low close. Jadi dia punya open dia 4099. Jadi H1 ni kita tunggu pukul 12 nanti macam mana. Kita tengok kalau dia breakout 4099 sekejap lagi, insyaAllah saya rasa dia akan turun lebih jauh. Dan kita ada satu support yang paling dekat, iaitu dekat area sinilah. Sini mungkin kita akan boleh buy, mungkin boleh buy, tapi saya tak rasa dia berhenti kat sini. Saya rasa dia akan kat sini barulah dia buat reversal. Jangkaan je sinilah dia akan buat reversal. Sini paling cantik lah untuk kita buy. Jadi sekarang ni kita sell, tak apa. Saya yang sell. Jadi saya sekarang tengah menanti dia untuk turun lah. Sebab jangkaan saya dia akan turun sampai ke sinilah, sampai bawah ni. Ini jangkaan untuk hari ini. Selepas dia sampai bawah tu dia akan naik semula kot. Dia akan naik semula. Kat bawah ni yang paling cantik untuk kita buy nantilah, buy. Mungkin dia semalam dia betul-betul berhenti dekat sini, kat bawah ni. Sini membuat reversal. Sini. Jadi kat sini yang menahan harga untuk turun lebih jauh. Namun kalau dia dapat memecahkan zon ini, bawah ni nanti, kalau dia dapat pecah, mungkin dia boleh pecah. Boleh jadi dia pecah. Dan entry zone yang seterusnya adalah di bawah inilah. Bawah ini bawah ini. Saya jangkakan semalam dia kat bawah ni. Kat sini mungkin kat sini. Kita paling cantik untuk buy lah. Paling cantik untuk buy. Bawah ini sini. Kita tandakan dulu, tak apa. Sekarang ni price pun masih ke atas, dia belum kat bawah lagi. Jadi
kita tak boleh nak katalah sama ada dia turun ataupun tidak buat masa ini. Cuma saya jangkakan dia turun, tapi syarat utama untuk dia turun selepas ini adalah dia kena break out 4099. Ini untuk H1 maksudnya kita kena tunggu dalam masa 1 jam tengok dia close di mana dia close. Kalau kita tengok dekat TF yang lebih kecil seperti M1, okay, M1 sudah ada potensi untuk dia turun selepas dia breakout ini. Jadi potensi dia dah ada. Sebab potensi ni macam mana kita tengok, potensi kalau tengok M1 tu dia telah membentuk bearish engulf untuk kekuatan, untuk keyakinan kita yang lebih jitu lagi, dia kena buat bearish engulf dekat M5. Dia kena breakout ini. Sinilah. Dia kena breakout ini dan close di bawah dia. Sekarang ni dia ambil kat situ, dia patah balik naik atas. Okey. Maksudnya 215 tu price yang kuat untuk bagi mereka yang buy lah. Jadi saya akan hold saja position ini. Saya akan tunggu, mungkin saya jangkakan kalau saya kira dekat H1 ni, saya rasa dia perlukan masa dalam masa 2 jam lah paling kurang. Maksudnya pukul 12, pukul 1 pukul 1 baru kita tahu result dia, keputusan dia sama ada dia turun ataupun naik. Okey, jadi saya rasa begitulah analisa saya untuk GBP USD pada hari ini. Jadi moga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe channel kita untuk mendapatkan analisa yang terkini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan anda semua berjaya di dunia dan di akhirat ya. Jadi sehingga berjumpa lagi, saya CJJFX mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.